bersama dengan kami masa tu, dia suruh panggil Abu Hurairah. Betul atau tidak? Cek. Okay. Di zaman sahabat Nabi SAW lagi, hadis ini telah dijaga. Okay. Dan mereka ini, para sahabat ada pelajar-pelajar, orang yang belajar di bawah dia, dan pelajar-pelajar mereka ini ada yang menulis kitab dan menghafal hadis dari mereka. Okay. Dan terakhir sekali berkenaan dengan usaha para ulama muktabar. Kita tengok para ulama di zaman 3 generasi yang kita sebut tadi itu, salah satu bab hadis yang kita, kalau kita belajar hadis kita akan lalui tajuk ini, Rihlah fi Talab al-Hadis. Rihlah fi Talab al-Hadis. Bagaimana para ulama hadis pada masa itu, sahabat dan juga para tabi'in telah tersebar luas, merata tempat pergi berdakwah, bukan semuanya tertumpu di Madinah lagi seperti mana di zaman Nabi SAW. Malah di zaman, in fact di zaman Nabi SAW juga para sahabat ada dah yang sampai ke Yaman. Kita baca berkenaan dengan beberapa sahabat yang dihantar ke Yaman. Muaz bin Jabal dihantar ke beberapa tempat. Jadi di zaman para sahabat dan zaman tabi'in, sahabat ini dan juga golongan-golongan tabi'in jadi tersebar merata tempat. Jadi untuk menentukan sesuatu hadis, dia perlu rihlah, mengembara, nak pastikan, nak jumpa rawi tu, siapa yang dengar dan hadis tu. Dia tak duduk di Madinah lah, duduk di Syam. Contoh seperti Bilal, dia bukan duduk di Madinah, dia duduk di Syam lah masa tu, selepas wafat Nabi. Nak tahu sesuatu, nak confirm sesuatu daripada Bilal, perlu ke Syam. Dan usaha ini dilakukan. Dan kalau kita baca berkenaan dengan sejarah hidup Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah seorang ulama hadis. Dia bila dia pergi mengembara, menentukan kesahihan hadis ini, kadang-kadang musim di padang pasir ini musim sejuk, kadang-kadang hujung tahun kita di sini musim sejuk di bahagian timur tengah sana. Tidur kadang-kadang dalam gua je. Bila tidur, kitab hadis ni letak bawah kepala, terjaga tengah malam, cucuk lilin, buka kitab hadis. Dia takut kalau masa dia tidur tu ada siapa-siapa yang masuk dan menambah apa-apa di dalam kitab hadis. Kita kalau tidur waktu musim sejuk tu, lena tak jaga lah kan. Tapi mereka begitu amanah menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Nah, hari ini saya nak sebut sikit berkenaan dengan proses bagaimana menentukan kesahihan hadis Nabi SAW. Hadis ini saya akan terangkan dalam bahagian kedua tazkirah kita pada malam ini. Kita nak tengok apa yang saya kata sanad tadi kan. Tuan-tuan jelas nampak? Jelas tak? Apa yang diriwayatkan daripada Nabi, kita sebut dalam kuliah hadis kita yang pertama, apa yang diriwayatkan daripada Nabi ialah perkataan dia, ataupun perbuatan dia, ataupun pengakuan dia. Setengah orang kata 3 dia je. Perbuatan dia, yang macam tadi, solat, macam mana dia solat, okay. Dia diriwayatkan oleh sahabat macam mana dia solat. Perkataan dia, macam dia kata, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung pada niat. Contoh perkataan. Ikrar dia, pengakuan dia. Pengakuan dia macam mana? Diam Nabi. Berlaku sesuatu depan Nabi, dia diam. Sebab mustahil bagi seorang rasul berlaku sesuatu perkara maksiat depan dia diam. Maknanya bila dia diam adalah pengakuan untuk perkara itu boleh dilakukan. Macam contoh apa? Dia diam. Dia tak kata apa. Banyak contoh berkenaan dengan Nabi diam. Macam mana? Salah satu contoh, makan tok. Makan tok ni ulama hadis berbeza pendapat. Sebab Nabi sebut. Sahabat tanya, Abdullah bin Mas'ud tanya sebab apa Nabi tak makan tok. Abdullah bin Mas'ud bila dihidangkan dia makan, Nabi tak makan. Kan? Para ulama hadis berbeza pendapat. Ada kata itu pengakuan Nabi, ada kata itu bukan pengakuan, itu perkataan Nabi. Sebab apa? Lepas tu Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi sebab apa tak makan. Nabi kata benda ni tak ada di tempat aku dilahirkan, Mekah. Orang Madinah makan, tapi di Mekah dia tak makan. Jadi
Itu masuk dalam bab bukan hukum, tapi macam kita lah. Setengah orang dia tak makan ikan sungai, ikan air tawar dia tak makan, kan? Macam tu. Lagi tak selera nak makan benda tu. Dia bukan haram. Sahabat makan, boleh makan. Ada setengah orang mengatakan itu merupakan takrir Nabi. Ada para ulama mengatakan itu bukan takrir sebab Nabi sebut tadi. Takrir salah satu contoh ialah bila ada tarian dibuat. Tarian ni bukan macam bila saya sebut tarian bukan ronggeng Melayu ke apa. Tarian pedang di zaman Nabi SAW. Aisyah tengok. Bila dia tengok di apa? Kepala dia ada di bau Nabi. Nabi injakkan lagi supaya boleh nampak jelas. Takrir Nabi. Maknanya boleh benda tu. Nabi tak kata apa. Nabi injak. Ya, itu takrir. Salah satu hadis berkenaan dengan takrir Nabi SAW. Dan ada para ulama hadis yang dia kategorikan yang keempat, sifat Nabi. Macam mana Nabi berjalan, rambut dia macam mana. Itu juga merupakan hadis dari Nabi SAW. Sebahagian daripada hadis Nabi SAW. Jadi perbuatan, perkataan, takrir, pengakuan ataupun sifat. Sifat. Okey. Now, tuan-tuan dan puan, kita tengok hadis ini. Matanya nanti saya terang teksnya daripada Rasulullah SAW. Nabi yang menyebutkan perkataan. Hadis ini berkenaan dengan perkataan Nabi. Nanti saya terangkan tentang hadis itu. Siapa yang dengar daripada Nabi? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Isteri Nabi. Sebelum dia jadi isteri Nabi, dia isteri siapa? Ada seorang sahabat. Siapa dia? Zaid. Bukan. Ummu Salamah. Kalau orang yang senang nak jawab, dia kata apa? Suami dia Abu Salamah. Okey, Ummu Salamah, sahabat isteri Nabi SAW. Dia ni dikategorikan sebagai golongan sahabat lah. Kan? Generasi sahabat. Okay. Dia pula yang dengar daripada Nabi, dia sampaikan kepada Abdullah ibnu Rafi' ni. Rafi' kan? Dia ada ain di ujung tu kalau nama kalau jari Abdullah ibnu Rafi'. Siapa dia Abdullah ibnu Rafi' ni? Dia ni orang gaji Ummu Salamah. Dia di zaman tu asalnya Abdullah bin Rafi' ni hamba Ummu Salamah. Tapi bila dibebaskan, dia ada pilihan. Dibebaskan hamba, dia ada dua pilihan. Satu, dia boleh pergi tinggalkan, ataupun dia boleh stay dan kerja bergaji. Dan dia orang gaji lah. Okay. Abdullah bin Rafi' ni asalnya hamba, tapi kemudian dibebaskan, dia jadi maula. Maula tu orang gaji, dia bergaji. Dia yang ni penting dengan sebab dia ada hukum ni, terutama yang perempuan. Perempuan, tapi kita cerita waktu lain lah. Sebab tu penulis ni dia tulis maula ataupun hamba yang dibebaskan, sebab dia ada hukum tertentu ni. Asalnya hamba, terutama perempuan, asalnya hamba, kemudian dia dibebaskan, ada hukum. Okay. Kemudian Abdullah bin Rafi' ni menyampaikan kepada Sa'id Al-Muqbiri. Sa'id Al-Muqbiri ni At-Tabi'in, dia tak jumpa Nabi ya. Dia tak ada yang jumpa Nabi. Ummu Salamah, Abdullah bin Rafi'. Sa'id Al-Muqbiri dia berjumpa dengan Abdullah bin Rafi'. Dia tak jumpa Nabi dah. Zaman ni Nabi dah wafat. Okey. Kemudian Sa'id Al-Muqbiri ini sampaikan kepada Ayyub ibnu Musa. Ayyub ibnu Musa ini salah seorang ulama zaman tabi'in. Ulama zaman tabi'in ramai. Salah seorang yang terkenal ialah Ayyub ibnu Musa ini. Okey, Ayyub ibnu Musa, kita tengok daripada Ayyub ibnu Musa ini, dia turunkan kepada beberapa orang. Dia sampaikan kepada beberapa orang. Ruh ibnu Qasim, Sufyan Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Okay. Sebab Ayyub ibnu Musa ni, dia ulama, anak murid ramai. Yang dengar kuliah dia ramai.
Jadi sebab itu yang turun